Nak start dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat malam kepada semua yang sedang menonton. Hari ini kita adakan satu lagi episod Nota-Nota Malaysia, dan pada hari ini tetamu saya ialah dua orang aktivis muda yang bagi saya lebih sesuai lah untuk membincangkan isu ini berbanding dengan saya. Sebab mereka adalah kita membincangkan tentang generasi COVID, cabaran siswa dalam era PKP 2.0, dan kedua-dua mereka, Sofia Tamizi daripada Nadi Siswa dan juga Syamil Lutfi yang merupakan Presiden Mahasiswa Keadilan Malaysia adalah yang sedang menjadi mahasiswa dan sebahagian daripada generasi COVID yang kita bincangkan. Jadi saya jemput semua untuk sama-sama menonton episod ini dan boleh kongsikan untuk tonton live secara di Facebook saya, Nik Nazmi Ahmad, dan kita akan boleh berinteraksi selepas ini untuk mengajukan soalan kepada panelis maupun kepada saya sendiri. Jadi sebagai pengenalan, sebelum saya memberikan ruang kepada panelis-panelis kita, ialah kita tahu ya, kita semua sedang hidup di dalam PKP pada waktu ini. Kita semua telah lihat kesan COVID yang sangat besar yang melanda semua lapisan masyarakat. Bagi saya, sama ada orang yang bekerja, sama ada pelajar daripada peringkat yang paling rendah sehinggalah peringkat mahasiswa, ibu bapa yang terlibat dengan pelajar-pelajar ini, peniaga, semualah kita semua terkesan daripada COVID-19. Tetapi bagi saya, golongan pelajar inilah satu golongan yang cukup istimewa, sebab pelajar, khususnya siswa yang saya bincangkan di sini, kita akan ada ruang lain untuk kita bincangkan tentang pelajar sekolah dan sebagainya, tetapi siswa ini merupakan modal insan yang paling besar, pelaburan yang sangat besar. Kita tahu ya, kalau di IPTA misalnya, ataupun pelajar-pelajar yang ditaja oleh kerajaan seperti pelajar di luar negara atau di IPTS, mereka kerajaan berbelanja besar ya, untuk mereka melanjutkan pengajian dengan harapan bahawa mereka akan menjadi asas kepada pembangunan negara di masa akan datang. Tetapi sekiranya pembelajaran mereka terjejas dan kita tidak pernah melalui gangguan seperti ini, yang terakhir yang mungkin kita boleh ingat sedikit sebanyak ialah Perang Dunia Kedua. Tetapi di negara kita misalnya sejak merdeka, kita tidak pernah alami gangguan ini. Kita ada 13 Mei, kita ada peristiwa reformasi, kita ada macam-macam, tetapi pembelajaran di kampus berlangsung seperti biasa. Jadi sebab itu bagi saya kita nak bagi ruang dan peluang kepada kedua-dua mahasiswa ini untuk bincangkan dulu macam mana keadaan mereka, dan boleh bagi pengenalan sedikit apa yang mereka buat sekarang di kampus dan pengalaman mereka melalui COVID-19 ini. Jadi mungkin kalau kita mula dengan Sofia dulu. Okay, boleh dengar Kalau tak boleh dengar atau ada masalah boleh tulis dekat komen. Okey, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada YB dan juga saudara Syamil Lutfi. YB yang saya kira kali terakhir saya bertemu dengan beliau adalah pada tahun 2019. Okey, sedikit pengenalan berkenaan saya. Saya sekarang merupakan mahasiswa tahun kedua di UiTM Shah Alam, mengambil jurusan bahasa gunaan tetapi memfokuskan kepada komunikasi profesional. Saya bertindak sebagai salah seorang aktivis di Nadi Mahasiswa Malaysia dan juga salah seorang ahli daripada
Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM. Sekarang menjawab kepada soalan YB iaitu berkenaan bagaimana saya berdepan dengan COVID di samping online kelas. Saya tak nafikan benda tu agak mencabar. Sekalipun ini sudah masuk semester kedua saya menghadapi sesi online, tapi cabaran tu tetap ada dan masih lagi dalam proses untuk cuba beradaptasi. Okey, jadi itu pengalaman daripada Sofia. Mungkin Syamil boleh kongsi sedikit pengenalan. Okay, terima kasih YB Nik Nazmi, saudari Sofia Tarmizi yang merupakan pelajar di sebelah fakulti saya di UiTM Shah Alam, serta hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Lutfi bin Samsul Bahrin, merupakan pelajar undang-undang tahun 2 di UiTM Shah Alam. Jadi kita sudah hadapi pandemik COVID-19 ini sejak tahun 2020, awal tahun 2020, hampir setahun. Jadi semua sektor, bukan sahaja dalam pendidikan, namun semua sektor menghadapi masalah yang sama, ya. Kita terpaksa, setengahnya terpaksa work from home ataupun mempunyai limitation yang tambahan. Jadi sebagai seorang pelajar yang berpeluang, kita cakap berpeluang mengalami kenangan ataupun pengalaman ketika COVID-19 melanda negara ni. Jadi saya boleh katakan ia sangat mencabar. Mencabar dari segi apa? Yang pertamanya kita risau pre-pandemic ataupun post-pandemic, efek kepada diri kita sendiri. Itu mungkin disebabkan kita punya mentality atau pemikiran dah. Apa yang akan jadi sebelum ni dah tak sama macam sekarang, sebelum ni dah tak jadi selepas ini, dan apa akan jadi selepas pandemik ini, macam mana kualiti kita, macam mana industri dah fikir pasal kita. Kemudian ada lagi masalah iaitu kita di rumah, ya, pendekatan berubah. Ini yang rata-rata rakan-rakan saya menghadapi. Mungkin di rumah dan di kampus ini berbeza. Seperti contohnya, kita di rumah, kita di kampus kita memang belajar, tapi bila di waktu belajar adalah waktu belajar. Bila di rumah, waktu belajar tu mungkin terselisih dengan ibu ke ayah ke, lagi dia orang tanya nak makan ke, kenapa tak sapu sampah ke. Itu yang kita cakap realiti. Maksudnya saya tak berkata itu masalah kepada saya, cuma mungkin tak kena waktu. Itu pengalaman sendiri yang boleh saya kongsi serba sedikit. Okey, terima kasih YB. Okey, terima kasih. Jadi memanglah macam saya katalah, saya tak boleh relate sebab saya belajar dulu dalam suasana yang normal, kan. Jadi sebagai seorang pelajar, saya boleh bayangkan dan saya tengok yang saya nampak sedikit, misalnya macam anak saya, dia pelajar darjah 4 di sekolah, dan saya boleh lihat bila melalui pembelajaran atas talian ni, fokus tu memang susah lah, kan. Dan saya boleh bayangkan mereka yang misalnya kita dah, kalau di kalangan mahasiswa kita terkenal dengan kisah Viviana, kan, yang ataupun mereka yang tidak ada ataupun ada tetapi tidak sempurna dia punya peralatan atau peranti yang digunakan. Jadi apa yang kebetulan kedua-dua Sofia dan Syamil macam saya merupakan pelajar jurusan sains sosial ataupun jurusan kemanusiaan. Jadi tapi yang tak tahulah, ada kalau sama ada Sofia atau Syamil, siapa-siapa yang kenal pelajar-pelajar perubatan misalnya, ataupun farmasi ataupun dentistry ataupun kejuruteraan, yang mana mereka banyak
perlu waktu klinikal ataupun waktu di makmal, yang mana tidak boleh dibuat secara Google Classroom atau secara atas talian kan. Jadi dan bagaimana pengalaman mereka dan bagaimana pengalaman yang dilalui oleh pelajar-pelajar ini, dan adakah mereka terasa murung dan sebagainya bila memikirkan tentang masa depan mereka, sebab mereka lebih memerlukan hands-on punya pendedahan yang bersifat hands-on berbanding dengan pelajar-pelajar sastra atau perniagaan macam kita. Sofia atau Syamil? Okey, sebenarnya Sofia ada apa? Tak apa, mungkin sedikit saya boleh cerita pengalaman adik sendiri yang merupakan pelajar jurusan sains, yang memerlukan hands-on yang real, maksudnya dalam lab dan eksperimen dan sebagainya. Beliau menghadapi beberapa masalah dalam mengikuti sesi pembelajaran kali ini, kerana sebelum ini memang kita tahu mereka tersedia untuk nak buat eksperimen ataupun sesi makmal dan sebagainya. Namun kali ini apabila kita macam mengikuti online distant learning yang dibuatkan oleh UiTM ini, mereka mempunyai cara tersendiri untuk nak jalankan eksperimen. Memang saya nampak tekanan dia sebab ini tekanan yang real, sebab saya nampak dia sendiri di rumah. Ya. Jadi ini pelajar sains. Kita tak lihat kepada pelajar medicine, pelajar dentistry ke, pelajar dan yang memerlukan sesi klinikal yang sangat menyeluruh ni. Tadi Sofia ada nak tambah? Okey, kalau mungkin Syamil dah menyebut tentang UiTM, tetapi setakat yang saya tahu daripada rakan-rakan yang mengambil jurusan pergigian, contohnya di USIM, mereka ini lebih beruntung, lebih bernasib baik sebab mereka dapat balik pulang ke kampus. Sekarang masih lagi berada di kampus, jadi proses pembelajaran tu masih lagi boleh dikatakan baik. Cuma untuk rakan-rakan yang mungkin jurusan mereka lebih kepada lab, saya melihat ada sedikit masalah di situ. Bila mana selalunya buku-buku yang seperti buku-buku rujukan lah, mereka meminjam daripada perpustakaan universiti. Tetapi apabila universiti ditutup, jadi di situ ada sedikit kekangan untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan. Dan itu merupakan satu cabaran kerana jurusan-jurusan yang memerlukan lab latihan seperti itu memang agak susah untuk mencapai kefahaman berbanding seperti saya lah, sains sosial yang lebih mudah. Cik, bagaimana respon setakat ni lah, respon di kampus daripada dan ni pandangan saya lah. Saya faham ketika COVID pertama kali melanda secara besar-besaran dan kita tutup, kita buat PKP 1.0 pada Mac 2020. Saya ingat tidak ada orang di dunia pada waktu itu menjangkakan mungkin hanya peminat-peminat fiction science yang luar biasa dan sebagainya yang terfikir tentang perkara ini berlaku. Tapi jadi kita faham waktu itu ya, satu dunia tidak ada pihak yang bersedia untuk berhadapan dengan PKP dan tak terkecuali juga Malaysia. Cuma yang bagi saya satu perkara yang saya tidak merasakan kita perlu perbaiki ialah apabila kita mengadakan PKPB kali kedua selepas PKP itu ya, dibuka semula, orang kembali misalnya ke sekolah dan ada rancangan untuk kembali ke kampus, tetapi kemudian bila kembali ditutup PKPB dan sekarang PKP, nampak masih banyak perkara yang dibuat secara ad hoc ataupun tidak ada perancangan yang khusus. Jadi bagi saya maknanya kalau kita dah lalui, sebab kita dapat tahu memang best case scenario kita harap tidak ada gelombang lagi selepas ini. Tetapi ialah orang kata nak tunggu vaksin itu dideploy sepenuhnya dan sebagainya, itu memerlukan masa. Dan kita kena ada persediaan untuk orang kata worst case scenario. Sambil kita berharap untuk best case scenario kan. Jadi
bagaimana pengalaman yang kerjasama yang diberikan oleh pihak di kampus, sama ada pihak pentadbiran ataupun pihak pensyarah dan sebagainya untuk membantu perkara ini. Dan saya yakin perkara ini juga sukar, sebagaimana ia sukar untuk mahasiswa, ia juga sukar untuk pensyarah dan pihak pengurusan di sana. Jadi nak dapat perkongsian lah daripada Syamil dan juga Sofia. Okey, untuk kita tahu PKP ni bermula dari Mac tahun lepas, maaf. Untuk tahun lepas, cacar merbah tu biasa, ya. Cacar merbah sebab betul macam YB ni cakap tadi, kita nak tak ada siapa yang menjangkakan perkara ini berlaku ketika keadaan yang sedang tenang tiba-tiba di attack begitu kan. Jadi cacar merbah tu untuk last year adalah boleh diterima. Namun setelah hampir setahun kita menghadapi masalah ini, ya, kita melihat dari pihak universiti itu mempunyai satu persediaan yang rapi. Walaupun tak lengkap, tapi dia ada satu persediaan yang rapi. Maksudnya bagaimana kita nak ni kalau student tak dapat ni, apa yang universiti boleh bagi ke apa ke, ataupun mungkin seperti yang sekarang PKP 2.0, untuk student dia tak memberi sebarang kesan apa pun. Maksudnya dari segi assessment ke, assignment ke, final ke, semua masih sama sebab perancangan sudah dibuat oleh pihak universiti. Tapi kita melihat di dalam lingkungan yang lebih besar sikit kepada pihak kerajaan. Bagaimana kerajaan, ya, yang mentadbir satu negara ini, ya, sebuah negara, tetapi tidak dapat mengeluarkan satu perancangan yang rapi. Tidak kira nak menghadapi dalam sektor apa-apa, pendidikan ke, ekonomi ke, atau apa-apa. Kita melihat kesan ini, ya, dari peringkat dalam sektor pendidikan ni, dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah, kemudian di universiti. Ya, mungkin universiti macam saya cakap tadi, di universiti ni kurang sikit nampak lintang pukangnya, kelang kabutnya, sebab universiti dah ada peranan untuk memberi perancangan yang lebih khusus di setiap universiti masing-masing. Tetapi kita masih menunggu ataupun masih kita ada menjalankan petition yang oleh mahasiswa keadilan sendiri untuk meminta tangguhan, dan kita memberi cadangan sekiranya nak buka pun pelajar yang dari zon merah dan sebagainya, kita minta untuk untuk hold sekejap. Dan pelajar yang nak kembali pula mesti menjalankan swab test. Ini bertentangan dengan saranan Datuk Seri Ismail Sabri yang mengatakan pelajar tidak perlu untuk membuat swab test sebelum pulang ke kampus masing-masing. Namun saya rasakan mungkin ada pro and cons dia. Kita tidak menafi sepenuhnya, ya, sebab mungkin kerajaan mungkin rasa ini satu bebanan kepada keluarga pelajar ataupun pelajar sendiri yang tidak kemampuan untuk menjalankan swab test dan sebagainya, sebab ini memang kita tahu agak costly. Tapi apa kesan sekiranya pelajar-pelajar ini yang kita tak tahu bagaimana latar belakangnya, kita kembali kepada satu tempat yang sama. Ini yang akan merisaukan kita lepas ni. Yeah. Terima kasih. Okey, baik. Berkenaan dengan itu, bagi peringkat seperti di peringkat fakulti saya sendiri, mungkin tidak banyak yang dibuat, tetapi saya sangat menghargai dan juga berterima kasih atas inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh pensyarah-pensyarah di peringkat pengurusan fakulti, bila mana mereka cuba untuk mendapatkan data pelajar.
Dan saya rasa kita kena faham bahawa PKP fasa pertama dan juga PKP fasa kedua, di mana fasa kedua ini kita berdepan dengan krisis tambahan seperti bencana alam. Jadi ada pelajar-pelajar yang terlibat dengan bencana alam dan ini tapi yang agak menyedihkan bila ada sesetengah fakulti yang lecturernya masih mendesak untuk tugasan dihantar, sedangkan pelajar sudah maklumkan ada masalah pada internet, sedang berpindah ke pusat pemindahan mancing, tapi desakan-desakan daripada pensyarah yang saya kira agak kurang reasonable. Jadi itu adalah satu yang perlu diatasi kerana itu melibatkan yang kita panggil sebagai common sense ataupun kesedaran insaniah. Cuma apa yang saya boleh katakan bahawa seperti yang Syamil sebutkan, cabarannya mungkin tidak banyak berbeza dengan PKP yang sebelumnya. Cuma dari segi bencana alam dan juga mungkin accessibility itu masih lagi terbatas. Menyebabkan itu antara cabaran yang masih lagi yang perlu mahasiswa berdepan. Itu saja, terima kasih. Okay, kita baru dapat berita di Amerika Syarikat, Setiausaha Pendidikan ataupun kalau di Malaysia Menteri Pendidikan lah. Di sana yang dilantik oleh Presiden Biden baru saja meletakkan kadar bunga untuk pinjaman universiti di sana menjadi 0%. Jadi adakah isu beban hutang yang ditanggung mungkin lebih teruk lagi untuk pelajar-pelajar di IPTS yang kos pengajian dia kita sedia maklum adalah besar. Adakah dia kita faham ya kerajaan ada ambil beberapa tindakan, tetapi adakah apa perkara lagi yang boleh diambil misalnya oleh pihak berkuasa untuk meringankan, sebab kita tahu sekarang ekonomi kita dalam keadaan yang sangat gawat, yang mana kita tahu rakyat tidak dapat kalau nak berbelanja pun tak boleh ya, sebab dalam keadaan tidak boleh keluar, tidak boleh bekerja, dan ramai rakyat tidak ada pendapatan pun ataupun pendapatan mereka terjejas dengan teruk. Jadi adakah apa lagi yang boleh dibuat oleh kerajaan terhadap hutang PTPTN ataupun kos yang ditanggung oleh pelajar khususnya golongan B40 yang boleh kerajaan lakukan pada hari ini? Mana-mana dua-dua sopan je, dia saling tunggu menunggu. Okey, dalam menjawab persoalan yang dilontarkan YB Nick sebentar tadi, kita bila bercakap tentang keuangan ni sangat luas, ya. Sebab mungkin kita yang bernasib baik ni tak begitu merasai keperitan, kesusahan untuk mendapatkan accessibility misalnya, untuk nak guna laptop misalnya. Sebab itu apabila apabila banyak YB dan banyak wakil-wakil rakyat memberi bantuan kepada pelajar dan ada yang daripadanya membuat berkongsi rezeki dengan memberi laptop dan sebagainya, ini sangat membantu kepada para pelajar. Kena ingat, maksudnya okey, kita sebagai pelajar mungkin macam kita adalah beberapa lapisan lah, ya. Lapisan yang pertama ni dia hanya ada laptop, ada telefon tapi tak ada duit je nak beli internet. Okey. Lapisan kedua ni laptop tak ada, handphone pula, handphone yang kita tahu yang mungkin yang biasa, kemudian duit nak untuk beli internet apatah lagi. Mungkin internet ni sekarang mungkin murah, tapi bagaimana kita bukannya kelas sekadar WhatsApp ke dan sebagainya. Cuma kita ada video, kita ada Zoom dan sebagainya. Ini yang kena memerlukan data yang lebih. Jadi ini antara tekanan yang dihadapi para pelajar sekarang yang perlu ditangani oleh kerajaan. Maksudnya banyak cara lagi, seperti kita tengok sendiri negara terdekat kita di Indonesia, ya. Indonesia dia menyediakan 50 gig setiap mahasiswa di negara mereka. Setiap bulan 50 gig. Maksudnya ini satu perkara yang
baik untuk mahasiswa sendiri. Okey. Kita di Malaysia kita hanya disediakan 1 gig 1 hari. Okey, itu perkara yang baik. Tetapi 1 gig 1 hari itu kita hanya boleh menggunakan basic social media macam WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Ini tak boleh nak akses video, YouTube dan sebagainya, Zoom meeting, Google meeting apatah lagi, memang tak boleh. Jadi pendekatan ini perlu sangat kerajaan mengambil berat untuk memastikan dia tidak memberi tekanan yang begitu teruklah kepada pelajar. Kemudian soal bebanan hutang yang dihadapi oleh para lepasan universiti sekarang. Okey. Kita yang mungkin yang dah bekerja 10-20 tahun, 10 tahun itu dia mungkin dah stabil sikit, ya. Kemudian ada yang sekarang ni yang lepasan baru nak bermula, kemudian tiba-tiba dah jadi begini, tutup pula industrinya, dia pun unemployed daripada dia punya position. Okey, apa yang kita boleh katakan, ya, mungkin mereka ni dah start bermula bila bekerja ni sudah pasti yang pertamanya mungkin akan membeli kereta. Ya. Kemudian ini yang paling mungkin yang paling asas lah. Jadi kemudian ada dua jenis dua bebanan sekarang. Bila kereta dia buat loan, kemudian PTPTN pun kena settlekan. Jadi kereta ni dah masalah dah. Sebab moratorium yang tak boleh disambung dan yang tak dapat dibantu oleh kerajaan. Kemudian tambah pula PTPTN yang hanya sampai bulan 3. Itu pun kalau dah ada kerja. Kalau tak ada kerja, still nak kena bayar juga sebab moratorium hanya sampai bulan 3. Jadi apa yang kita boleh sarankan kepada kerajaan buat masa ini untuk para lepasan universiti yang ada hutang dengan PTPTN, mungkin boleh wavekan sebentar untuk amount yang sekarang. Maksudnya hutang beliau mungkin 30,000, untuk sekarang ni diberi diskaun, tidak perlu dibayar. Ya, mungkin dalam 5,000 diskaun, 2,000 diskaun untuk beberapa jangka masa yang lama sikit, mungkin bertahan sampai setahun. Sementara kita nak mencari kerja yang baru, kita belum tentu lagi selepas PKP 2.0 ni ekonomi akan boost seperti biasa. Jadi ini yang kerajaan perlu memberi penelitian yang khusus kepada lepasan universiti ini yang mempunyai hutang. Itu yang gerakan ataupun tindakan yang dilakukan oleh setiausaha pendidikan US ni, perkara yang bagus, iaitu dengan memberi interest kosong. Maksudnya dia dah tak perlu bayar interest yang melebih-lebih untuk settlekan dia punya hutang. Mungkin cara ini kerajaan boleh mengambil contoh, ya. Kita tahu yang dalam bayaran PTPTN pun kita ada beberapa faedah, bukan besar lah, mungkin kecil. Mungkin faedah itu boleh di-wavekan. Maksudnya kita tidak perlu dibayar selepas ini. Maksudnya dia dibawa kepada waktu sekarang. Ya, waktu yang kita tidak mampu nak bayar ni, waktu PKP dan sebagainya. Ini langkah yang mungkin terbaik untuk kerajaan ambil untuk membantu lepasan universiti ini. Ya, insya-Allah. Okey. Ya, Sofia. Saya bersetuju dengan cadangan daripada Syamil. Cuma apa yang saya boleh katakan, selain daripada bantuan kewangan, sebenarnya bantuan kewangan itu memang satu keperluan bagi para pelajar, khususnya bagi mereka yang datang daripada B40 atas faktor internet yang agak mahal. Sehingga saya dikabarkan oleh rakan-rakan saya yang menggunakan data terutamanya, di mana belanja untuk belian data dalam tempoh sebulan itu agak mahal, memang mahal, dan tetapi bilangan gig tu masih lagi tidak mencukupi. Jadi serta itu adalah antara perkara yang juga perlu kepada penelitian semula.
Seterusnya, selain daripada bantuan dari segi kewangan, kita dapat lihat bagaimana ada sesetengah mungkin adun ataupun wakil rakyat yang membuat skim laptop seperti mana yang dibuat oleh Ahli Parlimen Muar juga begitu. Saya rasa itu adalah satu inisiatif yang baik. Ini saya maksudkan dari segi accessibility terhadap internet dan juga accessibility terhadap pendidikan. Bila mana kita dapat melihat bahawa ada individu yang mempunyai internet, mungkin ada capaian internet yang baik, tetapi mereka tidak mempunyai kemudahan, fasiliti seperti laptop dan sebagainya. Sedangkan mungkin ada juga individu lain yang mempunyai kemudahan tetapi tidak mempunyai capaian internet yang baik. Jadi itu sebenarnya mendorong kepada accessibility yang disebutkan, accessibility internet dan juga accessibility pendidikan. Itu saja, terima kasih. Okay, apa yang apa nama? Tadi saya ingat kita banyak fokus pasal isu kewangan lah, dan kita sedia maklum itu tentu jadi perkara yang besar dalam keadaan yang gawat pada hari ini. Cuma apa yang saya nak tanyakan ialah bagaimana pula apa yang sekarang yang mahasiswa dapat akses dari segi sokongan untuk kesihatan mental. Sebab perkara ini juga satu perkara yang sangat penting, dan tambahan pula bukan sahaja ya dalam keadaan ketidaktentuan dan mereka mungkin memikirkan bagaimana nak graduate, bagaimana nak dapat kerja, tetapi lebih lagi dalam keadaan hari ini banyak kali nak keluar daripada rumah pun tidak boleh. Jadi dan itu pun jadi satu kesan yang besar. Jadi adakah mahasiswa dapat akses kepada sama ada kaunseling ataupun sokongan-sokongan lain untuk kesihatan mental mereka? Sofia ataupun Syamil? Okay, untuk menjawab persoalan YB sebentar tadi, ya, kita memang tidak nafikan memang di pihak universiti, itu yang saya cakap, di universiti memang dia mempunyai perancangan yang rapi walaupun tak lengkap, tapi kita boleh katakan rapi untuk membantu para mahasiswa menghadapi online learning, ya, pembelajaran atas talian ini. Apa yang begitulah, maksudnya cara kita masih boleh mendapatkan sokongan daripada kaunselor, terus kepada kaunselor, kemudian pensyarah pun sangat membantu ketika ini. Cuma apa yang beza dia adalah assessment dan assignment seperti biasa juga, ya, walaupun pensyarah membantu, jangan ada tekanan semua, tapi assignment tetap bagi banyak tu juga seperti hari yang biasa. Cuma itulah apa yang pendapat saya, betul, saya setuju kita akan memberi mental kesihatan mental yang kurang bagus apabila kita ada di kita berada dalam online learning ni. Cuma ini mungkin new normal atau new normal untuk kita sebagai pelajar akan datang mungkin untuk kita mengadaptasi dengan cara begini, ya. Mungkin di universiti nanti, ya, sebelum ini tak pernah kita buat online class, maksudnya Zoom meeting ke apa, mungkin selepas ini di universiti pensyarah tak perlu datang ke kelas 100% seperti sebelum-sebelum ini. Jadi ini mungkin ada kebaikan dia untuk kita teruskan ataupun kita cuba untuk mengadaptasi dengan cara begini. Namun saya tak nafikan, ya, tekanan yang kita terima dari pembelajaran atas talian ini begitu perik. Macam saya cakap tadi, mungkin tekanan ini lebih kepada persekitaran kita, maksudnya masalah kepada diri kita, masalah persekitaran kita yang tiba-tiba datang sekali, itu yang membuatkan kita rasa tidak kuat mental drain dan sebagainya. Itu je.
saya rasa berkenaan dengan kesihatan mental ni adalah satu perkara yang sangat menarik untuk diketengahkan. Antara cabaran generasi COVID ketika ini adalah yang terkait dengan kesejahteraan mental. Dan ini saya rasa salah satu faktornya bila mana pelajar, mahasiswa kita terlalu lama duduk di rumah dan tidak berlaku interaksi sosial. Sedangkan saya teringat kepada apa kenyataan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum yang menyatakan bahawa core reason ataupun sebab yang konkret kenapa mahasiswa enroll into universities adalah untuk mendapatkan pengalaman akses kuliah secara berdepan, which is atau maksud lainnya kita boleh katakan bersosial. Cuma bila mana mahasiswa kita perlu menghadapi belajar secara atas talian dan tidak ada interaksi sosial sesama rakan, sesama pensyarah, jadi ini mengurangkan perasaan yang mungkin membawa kepada sedikit anxiety dan sebagainya. Dan faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan mental bila mana disebabkan seperti yang Syamil sebutkan, disebabkan oleh persekitaran yang mungkin tidak kondusif dan juga terlalu banyak bebanan tugasan disebabkan oleh cara penilaian, evaluation yang berbeza. Dan saya rasa bila menyebut tentang kesejahteraan mental ini, kita dapat lihat bila mana ada mahasiswa kita yang saya mendapat berita daripada rakan-rakan saya yang membuat keputusan untuk berhenti belajar ataupun yang membuat keputusan untuk tangguh semester disebabkan alasan utama mereka iaitu ketidakmampuan untuk beradaptasi. Dan bila menyebut tentang kesejahteraan mental ini juga, seperti saya sendirilah, saya mengaku bahawa pada mulanya saya membuat segala tugasan tu semata-mata untuk survive, untuk lepas ataupun orang Melayu cakap melepaskan batuk di tangga. Buat je asalkan siap. Tapi itu sebenarnya kita mungkin patut keluar daripada kepopong itu dan berfikir bahawa ini adalah cabaran yang kita perlu berdepan. Cuma dari segi kaunseling apa yang saya katakan, memang ada setengah individu yang membuat sesi kaunseling, tapi sesi kaunseling yang mungkin berbayar. Dan saya tidak nafikan bahawa ada mungkin salah satu masalah pada mahasiswa kita adalah bila mana mereka tidak ada rasa kepercayaan ataupun tidak ada rasa nak berkongsi kepada orang sekeliling. Itu yang membuatkan fikiran mereka terbeban dan mendorong kepada masalah kesihatan mental itu. Itu saja, terima kasih. Okay, dan ya, kalau ada kisah-kisah yang mungkin boleh dikongsikan, macam mana pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan tadi, ya, yang kita cerita tentang mungkin nak data pun masalah, ya, ataupun nak dapat peranti, sebab saya sendirilah, macam misalnya saya ingat tahun lepas waktu mula-mula PKP, dan dalam saya turun bagi bantuan kepada penduduk, dan ni di KL lah, bukan di kawasan saya di tengah-tengah Kuala Lumpur, tak sampai pun 10 km daripada KLCC. Tetapi di flat-flat di PPR di sana, ada yang mengadu kata anak mereka komplain sebab telefon dia tak berkualiti. Makna tak dapat macam kawan-kawan lain boleh pakai laptop untuk buat untuk buat assignment ataupun untuk hadiri kelas, yang mana mereka tidak boleh tak boleh ikutlah, ya. Jadi kalau boleh, dan di parlimen tempoh hari ada seorang YB ni bercerita tentang seorang atuk atuk Tionghoa, anak dia belajar bekerja di Singapura. Jadi bila COVID, mereka tak boleh nak balik macam biasa tiap-tiap minggu ke Melaka. Dan atuk ni yang jaga cucu. Ya, jadi bila cucu masuk sekolah, kena ada kena ada sama ada laptop ataupun paling kurang smartphone lah, ya, untuk ikuti kelas. Jadi apa yang atuk ni buat akhirnya ialah dia ambil keputusan untuk daripada dia beli ubat sakit dia, ubat sakit darah tinggi ke apa, dia guna duit tersebut untuk beli smartphone, ya, dan akhirnya atuk tu masuk hospital. Dan saya yakin kisah macam ni ialah banyak. Jadi mungkin boleh cerita macam mana pelajar-pelajar yang golongan susah ni berhadapan dengan cabaran yang sangat besar pada ketika musim COVID.
sebagai seorang aktivis mahasiswa, saya ini bukan, kalau saya rasa kalau tak jadi seorang aktivis pun kita boleh masih boleh berpeluang untuk merasakan keperitan sama ada di diri sendiri ataupun rakan-rakan yang lain. Saya yakin benda ini. Jadi yang pertamanya, saya sangat berterima kasih dan menghargai usaha-usaha di luar sana seperti NGO, persatuan atau mana-mana YB yang sanggup membuat crowdfunding ke apa-apa ke yang berkenaan untuk membantu pelajar dalam menghadapi online learning ni. Jadi saya ada cerita tentang bagaimana rakan saya yang kita tahu kita tidak kurang bernasib baik kena menghadapi masalah ini. Macam saya cakap tadi, lapisan-lapisan yang dihadapi setiap orang. Setiap orang ini tidak menghadapi masalah yang sama. Maksudnya bukan semua orang masalah laptop, bukan semua masalah ni. Kemudian ada rakan saya yang menyatakan rumah dia mampu, semuanya mampu, tetapi setengah tempat liputan atau coverage internet tu tidak dapat sampai ke rumah beliau. Mungkin hanya sekadar untuk basic internet social media. Kemudian ada juga yang rakan saya yang tidak mampu menyiapkan assignment, ya, tugasan yang diberikan pensyarah untuk subjek beliau lah. Apa yang mereka buat, mereka hanya menggunakan telefon. Cuba bayangkan, ya, kita nak kena siapkan research ke, kita nak kena siapkan thesis ke, ataupun kita nak kena siapkan essay pun hanya menggunakan telefon. Bagi saya sangat membebankan, ya. Kemudian saya sendiri yang sekarang ini tengah menyediakan untuk final proposal untuk research untuk thesis punya ni, bagi saya sangat sukar. Kenapa? Untuk subjek saya, kita perlu cari sources ini lebih kepada library dan sebagainya untuk kita mendapatkan ni. Kemudian sekarang ini tambahan pula UiTM dia memutuskan subscription untuk berapa online journal, online sources untuk ni sebab kekurangan keuangan. Ya. Jadi ini antara perkara yang rakan-rakan sendiri, diri sendiri menghadapi ketika COVID sekarang. Ya. Kemudian sebagai saya berpeluang, alhamdulillah saya berpeluang sebagai aktivis mahasiswa untuk mencari sesuatu untuk membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah-masalah begini. Antaranya apa yang saya anjurkan dengan bersama-sama mahasiswa keadilan sejak tahun lepas adalah menjalankan Cakna Siswa, ya, keadilan Cakna Siswa. Ini adalah untuk membantu pelajar ini mendapatkan coverage internet. Kemudian kalau di pusat khidmat rakyat tu ada laptop atau ada komputer dan sebagainya, mereka boleh menggunakan akses itu di situ. Itu sedikit yang kita boleh bantu untuk rakan-rakan kita, sebab kita tak boleh nafikan, ya. Kalau sesetengah kawan dia cakap, oh saya okey je kat rumah semua okey, itu you, bukan orang lain. You have to understand macam mana orang lain menghadapi masalah ini. Ya, kita tak cerita lagi itu masalah mental, ya, masalah yang mental, macam saya cakap, macam saya dah bagi tahu tadi, mental ni bukan sekadar kita nak hadapi. Yes, you mungkin menghadapi mental untuk siapkan kerja je. Macam mana rakan yang lain, mak dia nak kena cari duit untuk keluarga dia ke apa ke, itu masalah mereka yang kita kena fahami, ya. Jadi you mungkin tak boleh bantu dari apa-apa, cukup untuk memberi empati kepada rakan-rakan kita. Jadi ini yang mungkin kita boleh memberi penelitian yang lebih khusus
sekiranya YB selepas ini berpeluang untuk bersidang kembali, kalau darurat dipanggil balik lah kan. Jadi untuk inilah kita bantu, maksudnya pihak YB sendiri di bawah apa pendidikan di dalam parti kita untuk memberi fokus kepada kepada masalah-masalah ini. Okey, itu je. Ya, Sofia. Okey, baik. Dari segi cabaran kepada mahasiswa yang P40, saya ambil kisah daripada classmate saya sendiri sebagai contoh. Classmate saya yang sekarang berada di Kelantan. Ceritanya, kawan saya itu, dia setiap kali, sebab di kawasan rumahnya tidak ada coverage internet yang baik, jadi setiap kali kalau nak ada kelas dan sebagainya memang kena pergi dekat kebun. Kebun tu mungkin tidak begitu jauh daripada rumah, tapi sehinggakan ayahnya kena membuat satu yang macam wakaf tu untuk membolehkan dia dapat accessible dekat situ. Dan cuma ni yang keluar berita dah. Internet coverage ni pun ada sesuatu yang unexpected. Tak. Ini yang lain. Oh, yang lain. Okey. Dan bila kita bercakap tentang internet coverage ni pun sesuatu yang unexpected. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Jadi kawan saya ni memang masalahnya sebab bila kita buat online ni, ada lecturer yang kadang cakap kelas pukul 10 sebagai contoh. Tapi minggu depan tu tiba-tiba dia buat kelas pukul 8. Sedangkan kawan saya ni mindset dia dah memang cakap kelas pukul 10. Jadi dia akan pergi dekat kawasan kebun tu mungkin few minutes before lah. So bila lecturer tiba-tiba awalkan kelas, jadinya kawan saya ni tidak hadir kepada kelas. Jadi itu antara satu cabaran lah bila kadang nak telefon pun sebab ada dekat rumah kan, so tak boleh nak akses. Dan juga masalah contoh saya ambil rakan-rakan saya, ini terjadi kepada classmate saya sendiri. Bila mana melibatkan contoh kerja assignment secara berkumpulan. Ada kawan-kawan kita yang mungkin ada masalah internet ataupun masalah pada telefon, tiba-tiba rosak, tak dapat dihubungi. Jadi itu menjejaskan, memang menjejaskan kepada gerak kerja assignment berkumpulan. Cuma saya agak terkilan bila mana ada lecturer yang mengatakan bahawa sekarang ni dah minggu ke-14. Daripada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pelajar asyik beri alasan yang sama, internet tak ada dan sebagainya. Dan pensyarah tersebut berkata, sepatutnya minggu ke-14 ni masalah berkaitan dengan internet tu dah settle. Pergilah CC ke apa ke. Tapi itu pun adalah satu masalah bila tak semua pelajar yang mungkin bernasib baik. Bila mana ada pelajar yang mungkin tugasnya sebagai seorang kakak kena menjaga ibu ayahnya yang sakit dan tak membenar, keadaan yang tak mengizinkan mereka untuk keluar pergi ke CC dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang sebenarnya kadang-kadang kawan-kawan kita pun bukanlah jenis yang nak bercerita dekat pensyarah apa masalah. Jadi pensyarah sebenarnya tidak tahu apa masalah mereka. Itu saja. Terima kasih. Okey, antara benda yang jadi prospek yang saya pernah sentuh juga perkara ni lah sebelum ni. Bagi generasi COVID yang saya lihat sangat mencabar ialah soal habis belajar dan mencari pekerjaan. Jadi kalau dalam keadaan hari ini, peluang pekerjaan itu sendiri mungkin tidak ada. Dan InsyaAllah bila setahun dua atau 2-3 tahun lagi bila ekonomi kembali pulih, maka peluang pekerjaan itu nanti mungkin akan sama ada mereka yang hari ini kehilangan yang dipecat, yang dah bekerja, ada pengalaman kerja 5-10 tahun, mereka akan ada kelebihan sebab mereka dah ada pengalaman kerja. Kalau majikan nak mereka yang ada kemahiran ataupun nak ada pengetahuan yang baru, yang fresh, maka mereka akan ambil graduan yang baru, graduate, kita katakan dalam 2-3 tahun lagi lah bila ekonomi pulih. Jadi mereka yang graduate hari ini ataupun tahun depan, mereka akan tersepit. Mereka bukan yang fresh dan mereka juga bukan yang ada pengalaman. Jadi adakah perkara seperti misalnya ada dua perkara lah. Yang pertama yang saya fikir yang perkara yang patut kerajaan buat, yang saya sering tekankan ialah kena buat, antaranya ialah program melantik
graduan ini secara beramai-ramai untuk beberapa kerja yang kritikal. Baru-baru ini yang nampak ada pertambahan ialah dari segi jawatan perubatan. Sebab kita tahu ada banyak graduan perubatan sebenarnya tidak diambil bekerja, tidak mendapat kontrak pekerjaan. Tetapi perkara itu ada sedikit perkembangan positif. Tetapi ada banyak lagi perkara. Antara perkara yang paling asas yang dikatakan dan didedahkan oleh kerajaan ialah kekurangan tenaga untuk contact tracing hari ini. Dalam keadaan COVID sudah ada dalam komuniti, contact tracers tidak ada dan dianggarkan mungkin kita perlu sehingga 10,000 orang untuk dilantik contact tracer. Jadi bagi saya itu antara perkara yang boleh diambil hari ini. Tetapi lebih penting lagi bagi saya, selain daripada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat segera, ialah persediaan untuk menghadapi alam pekerjaan. Jadi mungkin graduan sebab graduan COVID inilah special. Graduan COVID tidak ada pengalaman hands on atau pengalaman face to face yang sama dengan graduan-graduan generasi sebelum ini. Jadi mungkin kerajaan tidak boleh harapkan, maknanya 4 tahun belajar dalam suasana dengan termasuk waktu COVID ni tidak sama dengan 4 tahun yang dulu. Jadi mungkin kena ada, saya tak tahu, macam finishing school atau sebagainya supaya graduan-graduan ini bila masuk ke alam pekerjaan, mereka dapat kemahiran yang ekstra tersebut. Jadi adakah itu dilihat berguna oleh mahasiswa ataupun ada cadangan lain yang dirasakan perlu supaya mahasiswa boleh masuk ke pasaran pekerjaan dengan lebih yakin. Masalah ini sebenarnya dah wujud sebelum COVID. Masalah pengangguran di kalangan graduan yang tinggi. Yang ironisnya orang pergi universiti lebih susah cari kerja daripada orang yang tak pergi universiti, dan itu antara masalah struktural ekonomi Malaysia lah. Makna pekerjaan-pekerjaan yang bersifat yang bersifat knowledge base kurang ataupun gaji kita juga kurang. Tetapi perkara ini akan menjadi lebih teruk selepas COVID. Jadi nak minta pandangan daripada Sofia dan juga Syamil. Okey, persoalan ini memang kita semua sebagai pelajar akan berfikir bagaimana kita akan hadapi masalah-masalah ini. Pertamanya kita kena tahu kadar pengangguran kita sekarang sangat merunsingkan, walaupun ada penurunan dari awal tahun dari bulan 5 macam itu, tak silap saya, sehingga Disember ada penurunan daripada 800,000 lebih kepada 700,000 lebih kadar pengangguran. Namun ini masih memberi keresahan kepada pelajar, kepada mahasiswa yang sedang study ataupun yang baru bergraduasi. Kemudian kita bercakap tentang employment ini, kita kena melihat kepada pre-pandemic dan post-pandemic. Pre-pandemic bagaimana keadaan ini berlaku, kemudian dalam keadaan pandemik bagaimana dia berlaku, dan post-pandemic ini bagaimana kita boleh buat assumption dia boleh sustain. Kemudian ini yang kerajaan kena fikirkan. Sebelum ini kita dah tahu masalah ini pengangguran, macam YB ni sendiri cakap, masalah ini bukannya baru berlaku sekarang. Dia dah berlaku sebelum ini. Tetapi dia bertambah buruk selepas kita dilanda wabak pandemik ini. Jadi bagi pelajar yang baru yang baru habis belajar sekarang, mungkin mereka perlu, mungkin ini berita buruk lah, mereka perlu memulakan karier mereka dengan mungkin bukan bidang mereka sebelum mencapai. Sebab apa saya berkata begitu? Bukan saya memaksa mereka, tetapi macam mana kita nak teruskan hidup. Kita memang dalam apa-apa jua sekali, yang pertamanya dalam hidup kita adalah kemaslahatan hidup kita. Macam mana kita nak meneruskan hidup kita. Jadi dengan adanya scroll, kita ada qualification dengan ijazah tertentu, namun sekiranya kita tidak dapat peluang untuk meneruskan karier kita
di dalam bidang itu kita perlu survive. Ini berita buruk. Namun ini adalah realiti, bukannya saya sahaja bercakap. Tetapi dengan harapan kita kerajaan ataupun ekonomi kita akan kembali pulih dalam masa kita paling harapkan setahun hingga 3 tahun ini, ini mungkin dapat mengembalikan peluang-peluang pekerjaan kepada para lepasan universiti ini. Mungkin cara kerajaan boleh membuat pendekatan dengan membantu para majikan ini. Mungkin kita cakap betul lah, majikan dah banyak diberi bantuan daripada awal pandemik. Namun kita kena bantu para majikan ini untuk para majikan ini menyediakan peluang pekerjaan kepada kita semua. Mungkin lepas ini perniagaan misalnya, ataupun macam saya adalah firma undang-undang misalnya, kerajaan harus memberi something yang boleh mereka ini ada company nak luaskan perniagaan mereka, ataupun company baru boleh senang nak buat nak tubuhkan company mereka. Jadi ini yang akan membuka peluang pekerjaan kepada para lepasan universiti ini. Kemudian bila kita nak bercakap tentang ketersediaan majikan dalam menerima para mahasiswa yang sekarang ini, saya tak bersetuju sekiranya mereka mengatakan kita kualiti berbeza dengan pelajar normal yang graduan daripada lepasan yang waktu biasalah, bukannya dari pandemik ni. Bagi saya, kita punya pendedahan, kita punya silibus, apa yang kita belajar adalah sama. Tiada beza, cuma pendekatan yang berbeza. Itu yang majikan kena faham. Majikan ini juga ada advantage-nya sekiranya kita memberi peluang kepada para lepasan universiti ini, yang freshie, orang panggil freshie. Kenapa? Sebab sekiranya kita ni didapat di-hire oleh majikan, kita tidak perlu dibayar seperti pekerja yang mempunyai pengalaman 5 hingga 10 tahun misalnya. Mungkin pengalaman beliau tu mampu untuk memberi kualiti pekerjaan. Namun mahasiswa-mahasiswa ini juga diberi pendedahan yang sama, pendedahan yang sama, ilmu yang sama, dan perbezaan dia mungkin bayaran kurang sikit daripada para pekerja yang mempunyai pengalaman yang lebih ini. Itu saya rasa majikan lepas ini tidak boleh, mungkin dia orang rasa dia orang nak bantu company dia orang untuk terus maju, tapi kena ada sifat simpati itu kepada kita dan lebih memahami. Jangan pandang rendah lah, maksudnya, sebab kita masih mendapatkan pendedahan yang sama oleh silibus kita. Itu je. Okey, saya kira Syamil telah banyak menyebut berkenaan dari sektor pekerjaan misalnya. Justru kalau saya boleh menceritakan sedikit, menyebut sedikit berkenaan dengan mereka yang akan menjalani sesi internship, sesi praktikal. Justru saya kira apa yang YB cuba maksudkan adalah bila mana generasi COVID ketika ini berdepan dengan masalah yang kita panggil sebagai pengucupan pasaran kerja. Justru ini antara yang menimbulkan kerisauan kepada dua golongan. Itu golongan yang pertama, iaitu mereka yang sedang bergelar graduan sekarang, dan golongan yang kedua adalah mereka yang baru habis belajar baru-baru ini. Justru ini yang menimbulkan kerisauan di mana mereka sedang berdepan dengan yang kita panggil sebagai ketidaktentuan ataupun unpredictable future. Dan berkenaan dengan intern, kalau boleh saya sebutkan sedikit, saya mendapat makluman daripada rakan-rakan saya yang akan menjalani internship, bila mana company ataupun agensi untuk mereka intern itu
mengarahkan untuk sesi intern mereka selama 6 bulan tu dibuat secara virtual, secara atas talian. Justru saya kira ini sebenarnya adalah sebenarnya ada beza antara intern tu dibuat sepenuhnya secara atas talian dan juga beza antara intern tu work from home, which is work from home tu mungkin tidak mengambil keseluruhan masa intern tu. Justru bagi saya untuk mereka yang company-company ataupun agensi yang mencadangkan supaya intern itu dibuat begitu, bagi saya tidak mencapai maksud intern secara practically. Justru bila intern dibuat secara work from home ataupun secara atas talian, di situ tidak ada interaksi sosial dan mereka yang intern ini akan menjadi mungkin kekurangan beberapa skill disebabkan oleh no people skill, interaksi yang minima dan sebagainya. Dan saya kira untuk dari segi cabaran ini iaitu pengucupan pasaran kerja adalah turut membawa masalah-masalah lain seperti timbul kebarangkalian untuk timbul yang kita panggil sebagai culture of restive ataupun culture of flat, iaitu rasa bimbang dengan apa yang untuk masa depan mereka. Justru saya rasa ini antara perkara yang perlu diberi perhatian untuk mereka sebab kalau nak memulakan pekerjaan misalnya, pekerjaan sampingan yang mungkin luar daripada bidang mereka seperti yang Syamil sebutkan, saya kira itu pun akan menjadi timbul beberapa persoalan lain. Misalnya modal nak dapat dari mana, itu kalau untuk bekerja sendiri. Dan kalau untuk bekerja dengan syarikat pun kita faham, oh sekarang ni banyak syarikat-syarikat ataupun company yang sedang cut bilangan pekerja mereka. Jadi saya kira itu antara cabaran generasi COVID kita ketika ini adalah bila mana kita mungkin kekurangan ataupun berlaku ketirisan pada pakat-pakat bila mana tidak ada social skill. Kalau intern pun dibuatkan online, saya rasa itu satu cabaran lah. Itu saja, terima kasih. Ya, saya teringat apa yang pernah disebut oleh beberapa pakar bila kita bercakap tentang pelajar-pelajar sekolah buat pembelajaran secara atas talian, yang mana mereka mengatakan akhirnya sebaik-baiknya ialah dalam keadaan yang ideal kita nak kembali belajar secara fizikal, sebab belajar atas talian ini ia satu perkara yang kita terpaksa buat hari ini kerana kita berhadapan dengan COVID. Sebab ialah jurang antara kaya dan miskin, dan malah untuk orang yang kaya pun belajar secara atas talian ini tidak sempurna. Walaupun saya setuju bahawa ada beberapa inovasi yang mungkin hari ini dipercepatkan sebab COVID. Dan sebelum ini pun ada banyak orang panggil MOOC ataupun banyak online courses yang termasuk disediakan oleh Harvard, LSE dan sebagainya. Mereka buat duit yang banyak. Yang orang boleh belajar, mereka tidak dapat ijazah tapi mereka dapat sijil dan sebagainya, dan ini dilihat sebagai satu industri masa depan. Dan mungkin kursus-kursus yang kita buat, undang-undang, bahasa dan sebagainya, mungkin sebahagian besar boleh dipindahkan online, tetapi ada kursus-kursus macam kita sebut tadi yang melibatkan perkara yang amali ataupun hands on, sains, teknologi, perubatan, yang mungkin sukar sedikit untuk dipindahkan sepenuhnya kepada pembelajaran online. Jadi kita dah dekat sejam. Saya nak mengakhiri perkara ni dengan nak tanya sedikit pandangan daripada dua generasi COVID kita, saudari Sofia dan juga saudara Syamil, tentang apa harapan mereka tentang apa yang kerajaan, masyarakat dan juga mahasiswa sendiri perlu lakukan untuk berhadapan dengan kesan COVID kepada pengajian tinggi. Jadi makna kerajaan satu pihak, masyarakat termasuk majikan, tadi saya ingat Sofia ada sebut sedikit ataupun Syamil pun ada sebut sedikit, makna ialah semua kena adjust dia punya expectation dan kena memikirkan tentang keperluan masyarakat yang lebih besar. Jadi boleh sebagai satu penutup kepada forum ataupun episod kita pada malam ini.
Okey, saya dah. Okey, berkenaan dengan harapan, cadangan dan sebagainya. Kalau dari segi konteks kerajaan, saya percaya bahawa saya dan rakan-rakan tidak mengharapkan apa-apa, tidak meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Cuma apa yang saya boleh katakan bahawa dalam konteks sekarang, kami mahasiswa sedang berada dalam tanda tanya. Kita tidak ada solusi kepada KPT buat apa dan sebagainya. Dan saya rasa KPT juga perlu datang dengan sebab mungkin saya tidak pasti sama ada saya terlepas pandang, tetapi setakat yang saya tahu belum ada lagi survey ataupun data-data yang dibuat oleh KPT untuk mengenal pasti jumlah mahasiswa yang betul-betul nak balik ke kampus dan sebagainya, mahasiswa yang ada masalah apa, berapa peratusan mereka yang terlibat dengan bencana banjir dan sebagainya. Cuma saya dapati baru-baru inilah daripada MPPK, itu Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, yang baru mengeluarkan survey mereka untuk mengetahui berapa peratusan mahasiswa yang bersetuju untuk balik ke kampus. Jadi kalau dari segi konteks kerajaan, saya boleh katakan bahawa kami menunggu jawapan ataupun saluran yang tuntas untuk memberikan jawapan kepada permasalahan hari ini. Seterusnya kalau dari segi konteks masyarakat, saya rasa ini lebih dekat dengan NGO, bila mana mungkin seperti yang pernah disebut oleh salah seorang profesor bahawa mungkin kita terlalu dependent kepada kerajaan, we dependent too much to the government. So mungkin dengan ini sebenarnya NGO perlu tampil untuk memainkan peranan sebagai orang sebut sebagai check and balance kepada kerajaan. Dan saya kira NGO pun sekarang banyak juga yang menggiatkan aktiviti mereka dan ini sedikit sebanyak sangat membantu. Okay, seterusnya kalau dari segi mahasiswa, saya percaya bahawa nak ataupun tak nak dan percaya ataupun tidak, mahasiswa sebenarnya perlu persiapkan diri mereka dan belajar untuk beradaptasi. Ya, mungkin kita beranggapan bahawa banyak kemampuan kita yang terbatas disebabkan everything runs online. Tapi saya percaya bahawa seperti yang mungkin dah setahun kita berhadapan dengan pandemik, norma baru, dan kita mendapati bahawa kita boleh sebenarnya pergi kelas secara online, kita boleh hadir meeting secara online dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu adalah satu pemangkin yang sebenarnya kita boleh beradaptasi, cuma mungkin memerlukan sedikit masa. Okey, saya boleh sifatkan bahawa mungkin ramai yang berpendapat bahawa PKP 2.0 ini sepatutnya menjadikan kita lebih bersedia. Cuma itulah mungkin survival kita dengan orang lain tidak sama. Dan ini saya sifatkan sebagai bila mana kita dan juga mahasiswa masyarakat sekaliannya, kita mungkin berada pada ribut yang sama tetapi kapal yang berbeza disebabkan itu justru ketahanan setiap orang, resilient dan juga mungkin survival yang berbeza-beza antara setiap orang. Itu saja. Terima kasih. Okay. Untuk pandangan saya pula, harapan yang penuh untuk yang pertamanya mahasiswa. Apa yang saya cakap, teruskan sehingga garisan penamat kita. Jadi tidak kira dari awal yang apabila kita masuk dari awal, kita mengharapkan benda ini berlaku secara berbeza, expectation kita adalah berbeza dan mindset kita juga berbeza ketika itu, dan tiba-tiba hari ini kita perlu menjalani atau menghadapi masalah sebegini. Apa yang saya boleh cakapkan sekali lagi adalah habiskan sehingga ke garisan penamat. Sebab apa yang kita kenapa saya cakap begini adalah yang pertamanya, kita membuat investment ataupun pelaburan. Setiap pelaburan bukan hanya datang dengan tangan yang kosong ataupun hanya idea yang kosong dia menjadi pelaburan. Setiap pelaburan adalah merupakan duit yang tidak kira diberi oleh ibu bapa kita atau kita sendiri untuk meneruskan pelaburan kita itu. Jadi apabila kita membuat pelaburan, kita kena dapatkan hasil, untung ataupun balik modal kembali kepada diri kita. Jadi kena habiskan kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Itu untuk mahasiswa. Kemudian seterusnya untuk masyarakat. Masyarakat ini
kita boleh lihat kepada semua orang, ya, setiap individu yang berada di sekeliling kita. Maksudnya keluarga, rakan-rakan, mungkin kenalan-kenalan yang jauh, networking dan sebagainya. Ini yang perlu membantu di antara satu sama lain. Apa yang saya cakap tadi, iaitu empati. Empati ini yang memainkan peranan yang penting untuk memahami setiap masalah yang dihadapi rakan-rakan yang lain. Ya, macam saudari Sofia cakap sebentar tadi, kita berada di dalam ribut yang sama, namun kita berada di kapal yang berbeza. Ya, itu yang kita perlukan each other. Maksudnya mungkin you tak dapat membantu secara physically, namun you boleh membantu hanya memberi empati kepada rakan kita. Terutamanya macam pensyarah lah. Ini kes mungkin kepada pensyarah kita yang mungkin dia berasakan pelajar dia harus get rid of masalah-masalah bertuntaskan internet ni. Namun sebagai pensyarah dia perlukan sifat empati juga kepada pelajar mereka. Kemudian kepada kerajaan. Kerajaan ni mungkin kita boleh memberi sedikit penekanan. Kenapa saya cakap sedikit penekanan? Betul apa yang dicakapkan oleh Sofia tadi, dia memetik dari kata-kata seorang profesor yang kita punya dependensi kepada kerajaan itu terlalu tinggi. Namun apa gunanya kita memilih kerajaan itu sekiranya kerajaan itu tidak dapat membantu kita? Ya, mungkin betul kerajaan hari ini bukan kerajaan pilihan. Dia hanya kerajaan yang dia orang punya sendiri. Namun bila you cakap you nak jadi kerajaan, you have to take the risk atau bebanan yang untuk ditanggung kepada rakyat-rakyat lah. Maksudnya itu yang pentingnya. Apabila you jadi kerajaan, you have to be efficient and effective untuk membantu untuk memberi solusi ataupun memberi langkah cara untuk rakyat-rakyat tidak menghadapi batasan atau masalah sebegini. Sebagai kerajaan, macam Sofia cakap tadi, kita masih menunggu di pihak KPT mengeluarkan data ataupun feedback bagaimana kita masih nak balik menjalankan pembelajaran secara hybrid atau sebagainya. Ini yang kita perlu memberi sedikit tekanan kepada kerajaan. Macam saya cakap tadi, you have to be efficient. Macam mana pun you menghadapi masalah itu, masalah you. You ada kelengkapan untuk menghadapi masalah-masalah begini. You sebagai you have the authority macam mana you nak gerakkan sebegini. Jadi you have no choice. Ya, you tak boleh cakap kita menghadapi masalah kekangan sebegini. You kerajaan. Ya, you kerajaan, you dah ambil bebanan ini letak di belakang you sebagai kerajaan nak membantu rakyat. Jadi kenapa you nak bagi masalah pula kepada rakyat? Sebab kita memilih, kita mengharapkan sebagai kerajaan membantu kita. Ya, ini bukan soal dependency dan sebagainya. Namun kerajaan ini adalah pemudah cara kita untuk membantu diri kita. Jadi ini saya nak cakap tentang apa yang kerajaan perlu buat. Saya rasa dah banyak saya sentuh apa yang kerajaan perlu buat sejak dari awal pembicaraan kita hari ini. Namun di akhir ini saya hanya nak cakapkan kerajaan harus bertindak lebih efisien, tidak kira di dalam sektor pendidikan, ekonomi, kesihatan dan sebagainya. Be smart, ya, be smart. Kalau tak mampu, bagilah kepada rakan-rakan yang lain yang boleh memacu negara kita dengan lebih baik, ya, supaya masalah bebanan yang dihadapi rakyat sekarang tidak berterusan dan tidak bertambah parah. Itu yang saya boleh katakan pada sesi kita punya sembang-sembang nota hari ini. Okey, terima kasih Syamil dan Sofia. Saya secara macam saya kata, saya hanya boleh bayangkan apa yang dilalui oleh mahasiswa ataupun lebih teruk lagi bagi saya pelajar-pelajar, anak-anak kita
di sekolah menengah, sekolah rendah yang melalui kehidupan norma baru pada hari ini. Kita tahu bahawa pendidikan tinggi ini adalah antara pelaburan terbesar untuk sesebuah negara. Dan kalau kita melabur untuk pendidikan tinggi dengan baik, maka ia akan memberi kesan bukan hari ini tetapi akan memberi kesan 10, 20, 30 tahun akan datang. Itu yang bagaimana negara kita, apa yang kita kecapi di negara kita misalnya pada tahun 80-an, 90-an, kebanyakannya ialah kerana bagaimana kita telah melabur di dalam pendidikan, terutamanya pada tahun-tahun 70-an. Kita hantar banyak pelajar ke luar negara, kita buka banyak universiti baru, banyak beasiswa dan sebagainya. Jadi hari ini ya, kita berdepan dengan pandemik COVID, dan kalau tidak ditangani dengan betul, kita tahu bahawa rakyat sudah tidak ada duit, ya, pekerja banyak hilang kerja atau dipotong gaji, peniaga banyak tidak boleh berniaga ataupun terjejas perniagaan mereka, dan yang syarikat-syarikat banyak gulung tikar, dan yang satu-satunya aktor dalam ekonomi kita yang boleh berfungsi ialah kerajaan. Ya, jadi kalau kerajaan tidak memainkan peranan, ya, melihat COVID ini sebagai satu masalah biasa, tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, maka kita akan tersungkur. Tetapi ia tidak semestinya menjadi satu masalah. Kita lihat bagaimana misalnya Amerika, Jepun, Jerman selepas Perang Dunia Kedua. Amerika menang perang, Jepun dan Jerman kalah perang. Tapi ketiga-tiga negara ini, bila mereka melabur dengan besar di dalam ekonomi, di dalam pendidikan tinggi, maka mereka menjadi ekonomi kuasa besar. Jadi kalau kita lihat, ya, Korea misalnya telah banyak bertindak bijak di dalam pandemik pada hari ini. New Zealand satu lagi negara contoh. Jadi kita boleh pilih menjadi negara-negara tersebut ataupun negara-negara yang gagal berhadapan dengan pandemik COVID. Jadi saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa dalam episod-episod akan datang, dan saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Sofia dan Syamil. Mungkin lepas ni kita kena carilah pula doktor atau farmasis pula untuk ni. Tapi yang biasa suka cakap pasal hal-hal macam ni, biasa budak law, budak kemanusiaan yang banyak suka bincang lah pasal isu-isu semasa. Tapi ada pelajar perubatan yang minat. Jadi terima kasih dan insyaAllah kita jumpa lagi, dan selamat malam kepada semua. Terima kasih YB dan Syamil. Terima kasih semua. YB, Sofi.